Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya, Naila Huda, dan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 membuka tirai pada minggu ini dengan titah Yang di-Pertuan Agong pada Isnin. Antara lain, Sri Paduka Baginda menyentuh tentang kestabilan politik, memorandum persefahaman MOU antara kerajaan dan pembangkang, dan juga pada masa yang sama menyentuh juga tentang usaha negara untuk menuju ke fasa endemik dan juga isu-isu alam sekitar. Ini dijangka menjadi tumpuan pada persidangan kali ini dengan terutamanya mengambil kira hasrat kerajaan untuk membentangkan rang undang-undang RUU anti lompat parti, dan pada masa yang sama dibayangi dengan pilihan raya negeri PRN Johor pada 12 Mac ini. Dan mesyuarat kali ini juga sekali lagi dijangka diisi dengan proses pemilihan timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang baharu bagi menggantikan Datuk Seri Azlina Osman Said yang meletak jawatan sebelum ini. Jadi untuk agenda awani pada jam ini kita akan membincangkan, mengupas lebih lanjut titah Yang di-Pertuan Agong dan apa yang boleh kita jangkakan pada persidangan Parlimen kali ini. Dan sudah bersedia bersama saya dalam agenda awani Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM. Assalamualaikum dan terima kasih Prof sudi bersama kami dalam agenda awani. Ya, sama-sama. Prof, cukuplah berpolitik siang dan malam, itu nasihat dititahkan Yang di-Pertuan Agong dalam titahnya sempena persidangan Parlimen pada kali ini. Apa Prof melihat signifikannya nasihat ini, dan dalam masa yang sama kita nak mengambil kira konteks semasa ini, status memorandum persefahaman MOU kerajaan dan pembangkang mungkin selepas ini menjadi tanda tanya. Saya rasa kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong Tunku Abdullah Sultan Abdullah berkenaan cukup-cukuplah berpolitik. Saya rasa statement ini dikeluarkan hampir setiap kali lah sidang Parlimen diadakan. Malah yang sebelum ini pun pernah disebutkan juga kerana meminta supaya ahli-ahli politik, parti-parti politik kurangkan politiking lah. Maksudnya bermain politik tapi memberi tumpuan kepada isu-isu yang penting dalam negara, isu-isu berkaitan dengan kesihatan, COVID-19, COVID-19, dan juga isu ekonomi dan isu-isu pembangunan yang lain. Jadi itu peringatan yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan terus mengingatkan lagi, kerana walaupun kita tahu bahawa politik itu penting dan politik ini juga dibenarkan, cumanya sekiranya terlampau banyak dan kerap berpolitik, jadi kadang-kadang isu-isu yang mendesak untuk negara dan rakyat dilupakan. Tapi tumpuan lebih diutamakan kepada politik yang bersifat kepartian. Jadi saya rasa dengan malah kalau terlihat pada ucapan Yang di-Pertuan Agong tadi pun, dia mengalu-alukan kestabilan politik yang wujud hasil daripada MOU yang dilakukan di pihak kerajaan dan juga di pihak pembangkang, khususnya Pakatan Harapan mengadakan MOU untuk pastikan kerajaan ini stabil, fokus diberikan kepada ekonomi dan juga isu kesihatan sehinggalah bulan Julai tahun ini lah. Jadi dengan ini dia dikatakan sebagai satu politik matang, dan saya setuju dengan pandangan itu sebab jarang kita melihat bahawa parti kerajaan dan parti pembangkang bekerjasama untuk mencari kata sepakat supaya fokus boleh diberikan kepada isu-isu yang mendesak. Jadi itulah pujian diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada ahli politik, dan diharapkan ini berterusan. Jadi saya rasa kalau melihat kematangan politik Indonesia pada akan datang dengan demokrasi yang kita ada hari ini, saya rasa kita menuju ke arah jalan yang baik untuk menjadi sebuah negara yang kita rancangkanlah sebagai negara maju menjelang tahun 2030 dan agenda-agenda nasional yang lain yang kita ingin capaikan. Prof kata peringatan supaya cukuplah berpolitik ini sentiasa dibuat mungkin pada setiap kali persidangan itu dibuka tirai dalam titah Yang di-Pertuan Agong. Tetapi apa mungkin yang membezakan persidangan dan konteks politik sekarang ini dengan sebelum ini? Saya rasa konteks sebelum ini kita menghadapi situasi politik yang dilihat kurang stabil. Walaupun dalam konteks demokrasi itu satu konteks yang biasa pada negara demokrasi, malah kita pun diiktiraf oleh negara barat atau Amerika Syarikat sendiri sebagai sekarang ini adalah negara demokratik. Cuma persaingan politik yang hebat di kalangan parti politik dan melibatkan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan dan juga pembentukan kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, kita melihat bahawa ada elemen ketidakstabilan di situ, di mana kerajaan boleh bila-bila tumbang sekiranya ahli politik ataupun ahli parlimen beralih arah untuk menyokong sesuatu pemimpin ataupun sesuatu pendekatan politik.
Jadi dalam konteks ini saya rasa itu yang disuruhlah oleh Yang Tuan Agong supaya kita lebih matang melihat isu dan memainkan peranan yang harus kita perjuangkan, iaitu memperjuangkan hak rakyat, apa yang dikehendaki oleh rakyat. Dan kita tahu rakyat sekarang tengah berhadapan dengan kesukaran. Jadi ahli politik seharusnya memimpin negara dan berjuang untuk menjamin rakyat kita selesa dalam negara ini, dan apa isu-isu yang berbangkit di peringkat rakyat harus diperjuangkan. Jadi saya rasa itulah, kalau kita lihat daripada ucapan hari ini pun tumpuan banyak diberikan ke arah itu, pencapaian sebelum ini dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan rakyat Malaysia ni terus makmur. Jadi itu yang pentingnya kurangnya berpolitik kepartian tapi lebih memberi fokus pada politik pembangunan ataupun agenda-agenda negara yang lebih besar. Seperti yang Prof katakan, Yang di-Pertuan Agong memuji kestabilan politik yang dapat dicapai menerusi kerjasama dwi-partisan melalui MOU kerajaan dan pembangkang ini, yang dikatakan landscape politik negara kini lebih stabil bagi menjayakan agenda pembangunan demi kepentingan rakyat dan masa hadapan negara, dan tidak dinafikan kestabilan politik itu dapat dicapai dan masih lagi dapat dikekalkan sehinggalah kini. Tetapi sejauh mana kestabilan politik ini dapat kekal dan mungkin apa antara faktor-faktor yang boleh menjejaskan kestabilan politik ini pada masa akan datang? Kalau kita lihat jaminan kepada kestabilan politik ini mungkin hanya bersifat sementara, kerana kita tahu bahawa MOU diadakan di antara pihak kerajaan dan juga Pakatan Harapan adalah sementara sifatnya. Dan ini hanya bagi menjamin bahawa kerajaan ini terus terbentuk dan terus memerintah sehinggalah pada Julai pada tahun ini. Dan kemungkinan kita tak tahu selepas misalnya bulan Ogos tahun 2020 apa yang akan berlaku, kita tidak pasti lagi. Tapi yang pasti ialah rakyat dan keseluruhan rakyat dalam negara mahukan sebuah kerajaan yang stabil. Dan ahli politik boleh berkompromi mencari kerjasama untuk membentuk kerajaan yang lebih kukuh. Maksudnya kalau lebih kukuh tu dengan majoriti yang lebih besar dan juga kalau dapat 2/3 tu lebih baik. Tapi realiti yang kita tahu bahawa politik Malaysia ni banyak persaingan, dan kalau kita lihat di Johor pun banyak parti politik yang bertanding, dan lebih banyak parti politik bertanding sebenarnya kurang menjamin kestabilan politik dalam konteks majoriti kukuh tu diwujudkan dalam negara. Tapi macam mana pun bergantung pada rakyat, sebab rakyat boleh menentukan siapa dan juga parti mana yang ingin dibentuk dalam negara supaya kestabilan politik itu boleh berlaku. Tapi realiti sebenar juga yang saya ingin sebutkan satu di sini ialah kestabilan politik sebenarnya tidak semestinya bergantung pada pembentukan satu parti dan majoriti yang lebih besar. Kadang-kadang majoriti lebih kecil pun kestabilan itu boleh wujud. Asalkan kalau pemimpin politik dapat berkompromi dan melaksanakan agenda negara dan rakyat lebih penting pada agenda politik kepartian macam saya sebutkan tadi. Jadi dalam konteks ini saya rasa kestabilan itu boleh wujud, tapi perlukan nilai dan aspirasi ahli politik itu yang mahukan kestabilan itu diwujudkan. Okey Prof, Yang di-Pertuan Agong juga bertitah hasil kesepakatan politik dan kematangan ini pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA633 ini berjaya diluluskan melebihi 2/3 ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada Disember lalu, dan ini digambarkan sebagai satu detik bersejarah buat rakyat Malaysia. Pandangan Prof melihat kepada kejayaan MA63 melalui kerjasama politik ini? Saya rasa ini sudah menjadi trend masa kini dengan undi MA63 ini 1963 ini, semua parti politik ahli parlimen bekerjasama untuk memberi undi majoriti lah 2/3 untuk meluluskan usul ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya usul ini pernah ditolak, tak salah saya tahun 2019 apabila pihak ketika itu pembangkang yang sekarang ini berada dalam kerajaan menolak usul itu sebab adanya faktor-faktor isi kandungan perjanjian yang masih kurang dipersetujui lah oleh ahli parlimen. Tapi dengan kejayaan ini menunjukkan ada kerjasama dan ini yang dilihat sebagai kematangan politik. Tapi kalau kita ingin menyusuri keadaan ataupun keadaan yang sebegini, sebenarnya juga telah berlaku ketika ahli parlimen mengundi untuk undi 18 juga mendapat 2/3 majoriti. Jadi ini satu perkembangan sihat lah dalam politik negara bahawa kita melihat agenda negara itu lebih penting berbanding politik kepartian. Walaupun kita tahu bahawa kadang-kadang parti politik ini mengundi secara en bloc mengikut parti itu sendiri, tapi dalam isu-isu tertentu yang ada kepentingan negara
yang sangat penting, mendesak, kita boleh mengambilkan sikap yang lebih terbuka dan beri undian 2/3 seperti yang dikehendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Jadi itu saya rasa amalan positif dan mungkin diharapkan boleh berterusan untuk agenda-agenda penting negara pada masa akan datang. Mungkin perjanjian MA63 ini dapat dijangkakan atau konsensus yang mungkin sedikit mudah, tapi apa yang kita boleh jangkakan pada persidangan kali ini juga adalah pembentangan rang undang-undang anti lompat parti yang mungkin mencetuskan sedikit kontroversi berbanding dengan MA63. Jangkaan Prof pembentangan rang undang-undang ini melihat kepada kerjasama kesepakatan politik yang masih lagi ada. Ya, saya menjangkakan akan berlaku kesepakatan politik dalam untuk meluluskan rang undang-undang anti lompat parti ini juga. Cuma yang mungkin akan diperdebatkan adalah isi kandungan itu. Apakah mekanismenya untuk menghalang kepada ahli parlimen ataupun ADUN untuk melompat parti. Sebab ada pelbagai pandangan di situ. Tapi saya rasa secara umumnya konsensus kesepakatan memang setuju bahawa akta ini perlu dikemukakan dan harus dikemukakan sebelum parlimen dibubar. Jadi itu yang paling penting supaya ia boleh dilaksanakan untuk selepas pilihan raya umum ke-15 nanti berlangsung. Sebab kita tidak mahu lagi isu-isu lompat parti ini terus berlaku. Dan yang penting saya rasa apa ingin dibawa dalam agenda ini ialah siapa-siapa saja ahli parlimen ataupun ADUN yang menang atas simbol ataupun logo parti-parti tertentu, beliau masih dibenarkan untuk melompat parti kiranya tidak puas hati dengan kepimpinan ataupun parti sebagainya, tapi beliau juga terpaksa melepaskan jawatannya sebagai ahli parlimen dan ADUN dan perlu diadakan pilihan raya semula lah supaya rakyat sendiri memilih beliau atas dasar parti. Ini penting kerana rakyat ramai sebenarnya malah bagi saya majoriti memilih parti berbanding calon ketika pilihan raya untuk memerintah. Jadi dalam konteks ini saya rasa peranan parti itu sangat penting dan saya sebenarnya mengeluh-ngeluhkan atau lompat parti ini diperkenalkan dan immediately secepat mungkin diamalkan supaya pilihan raya akan datang ni menjamin tidak berlaku lompat parti lagi dalam politik Malaysia. Seperti yang Prof katakan, rang undang-undang anti lompat parti ini mungkin apa yang akan dipertikaikan pada persidangan adalah bukan rang undang-undang itu sendiri tetapi mekanisme kandungan RUU tersebut dan pastinya kita menjangkakan perbahasan yang cukup hebat antara ahli parlimen, kerajaan dan pembangkang pada persidangan apabila dibentangkan RUU anti lompat parti ini. Tapi kalau kita nak melihat kepada peranan yang dimainkan pembangkang, mengambil kira konteks kerjasama kesepakatan politik yang masih lagi ada antara kerajaan dan pembangkang, melihat kepada perbahasan persidangan yang diadakan sebelum ini selepas MOU, bagaimana pembangkang memainkan peranan mereka untuk memastikan check and balance itu masih lagi dapat diangkat? Saya rasa memang sudah menjadi tanggungjawab pembangkang. Mereka harus sentiasa semak dan imbang peranan kerajaan dalam semua aspek, dalam juga semua dasar dan undang-undang baru yang ingin diperkenalkan. Itu memang tanggungjawab mereka. Dan mereka harus mencari jalan terbaik untuk menambah baik dasar dan juga undang-undang yang ingin dibentangkan di peringkat parlimen, malah juga di peringkat Dewan Undangan Negeri sekalipun. Jadi itu sudah pasti. Cuma kita juga dalam sistem demokrasi sebenarnya mahukan pembangkang yang kuat supaya boleh membantu negara untuk membawa agenda-agenda negara yang alternatif maksudnya kepada pihak kerajaan yang mungkin kerajaan juga boleh ambil kira. Kerana kalau kita lihat dalam konteks negara barat misalnya di United Kingdom, di Amerika Syarikat, kita lihat bahawa kadang-kadang agenda yang dibawa oleh pembangkang juga boleh diterima pakai oleh pihak kerajaan untuk membuat dasar dalam negara. Jadi kita ada elemen itu tapi masih kurang. Jadi saya rasa akan datang kita mungkin melihat bahawa peranan pembangkang itu semakin penting. Malah kita tahu pun Ketua Pembangkang pun sudah bertaraf menteri kali ini. Jadi saya rasa dalam konteks ini apa sumbangan di pihak pembangkang akan dihargai. Dan saya rasa dengan adanya perkenalkan undang-undang anti lompat parti ini, saya rasa peranan pembangkang sebenarnya dialu-alukan untuk menyatakan pandangan yang alternatif kepada
draft undang-undang yang dibawa oleh kerajaan supaya dasar yang dibentuk itu dasar yang terbaik lah untuk negara dan boleh dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Okey Prof, saya nak berbalik kepada titah yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong juga bertitah sebentar tadi, isu rasuah harus diberi perhatian. Kalau kita melihat pada konteks semasa ini, ketika kes rasuah kita lihat semakin banyak yang didedahkan, tumpuan masih lagi terarah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bagaimana mungkin kita nak melihat kesepakatan politik antara kerajaan dan pembangkang melalui MOU ini? Seperti yang Prof katakan, statusnya masih lagi menjadi tanda tanya selepas bulan Julai kerana ini bersifat sementara sahaja. Jadi agenda pencegahan rasuah negara melalui kesepakatan politik ini bagaimana untuk dapat diteruskan with or without MOU ini? Saya rasa ini perlukan perbincangan semula lah di antara pihak kerajaan dan juga pembangkang, khususnya Pakatan Harapan lah, untuk bersepakat lah sekiranya mereka masih lagi tidak mendapat tarikh sebenar, khususnya di pihak Perdana Menteri lah. Kerana pembubaran parlimen itu ini di bawah prerogatif Perdana Menteri kan. Jadi beliau boleh berbincang dengan ketua pembangkang dan juga wakil-wakil pembangkang untuk mencari jalan terbaik sekiranya pilihan raya umum tidak diadakan pada bulan Ogos atau September tahun ini dan mungkin diadakan pada tahun depan. Jadi langkah kompromi itu boleh dilakukan. Malah saya rasa pun persiapannya telah ada. Cuma mungkin menyelesaikan beberapa tugas-tugas penting lain termasuklah memastikan akta lompat parti ini terlaksana. Saya rasa mungkin perlu dilewatkan sebentar diadakan pilihan raya umum. Walaupun parti politik sekarang ni semua telah bersedia sebenarnya dah mencari jalan untuk menang dalam pilihan raya. Tapi balik pada persoalan rasuah tadi, saya rasa isu rasuah tidak kira lah di waktu apa sekalipun pihak pembangkang dan kerajaan harus menangani dengan cara tuntas. Kerana kita tahu ini adalah masalah besar dalam negara. Malah dalam tinjauan pandangan saya ketika saya buat tinjauan di Johor buat kajian ramai juga pandangan yang diberikan khususnya daripada pengundi 18 ini mahukan kerajaan yang bukan saja stabil, malah juga kerajaan yang bebas daripada rasuah dan mahukan good governance dilaksanakan di negeri Johor. Itu dalam konteks negeri Johor. Tapi dalam kita boleh kaitkan dengan konteks yang lebih umum dalam negara. Jadi saya rasa isu ini akan terus menjadi isu utama dan kita harus mencari mekanisme yang terbaiklah untuk memastikan isu rasuah dapat ditangani dengan baik dan imej negara juga di mata dunia pun tambah baik. Jadi ini satu tugas sebenarnya bukan mudah yang harus dipikul oleh kerajaan dan ini saya rasa perlukan bantuan daripada pihak pembangkang untuk sama-sama untuk memastikan bahawa imej negara dan juga kedudukan politik dan pentadbiran negara juga bebas daripada rasuah. Jadi saya rasa dengan perkenalkan akta lompat parti ini juga adalah satu platform ataupun mekanisme yang diperkenalkan untuk memastikan rasuah tidak digunakan sebagai alat untuk pimpin politik ataupun ahli politik ini melompat parti. Jadi kita boleh bincangkan sebenarnya banyak perkara tentang ini. Tapi saya gembira sebab di highlight tentang perkara ini dalam ucapan Yang Pertuan Agong pagi tadi. Melihat secara keseluruhannya persidangan kali ini dan mengambil kira titah nasihat yang di-Pertuan Agong cukuplah berpolitik siang dan malam dan seperti yang Prof katakan, ini masanya untuk melakukan kerja mengangkat suara-suara dan isu rakyat. Pastinya kita akan menjangkakan persidangan Parlimen kali ini diwarnai dengan pelbagai isu yang melingkari kehidupan rakyat Malaysia dan juga mengambil kira PRN Johor pada 12 Mac depan. Pastinya ini menjadi platform bagi ahli-ahli politik untuk menyuarakan, membahaskan isu-isu semasa. Bagi Prof, apa yang Prof menjangkakan akan menjadi antara isu-isu utama yang diangkat dan dipersoalkan, dipertikaikan pada persidangan Parlimen kali ini? Saya rasa sudah tentu kalau kita lihat dalam ucapan Yang Pertuan Agong pun, Yang Pertuan Agong bermula dengan membincangkan isu tentang Omicron, COVID-19 dan sebagainya. Dan saya rasa kita pun masih lagi dalam proses pemulihan dan SOP pun masih berkuat kuasa walaupun agak longgar berbanding dengan sebelum ini. Tapi sudah tentu darurat tidak akan diisytiharkan seperti mana sebelum ini. Yang pasti saya rasa isu ini akan terus dibangkitkan dan diperdebatkan. Bagaimana kita mencari jalan terbaik untuk keluar daripada ancaman ataupun isu pandemik atau sekarang jadi endemik COVID-19 kerana kita tahu bahawa
kadar jangkitan tu masih lagi tinggi dalam negara dan macam mana kita nak mengatasinya. Dan ini saya rasa akan menyebabkan perdebatan yang hangatlah. Peranan Kementerian Kesihatan, peranan MKN, Majlis Keselamatan Negara akan dibincangkan dan sebagainya. Dan selain itu juga saya rasa isu-isu macam disebut tadi rasuah terus akan dibangkitkan. Kerana kadang-kadang parti politik juga menggunakan ini sebagai satu political mileage untuk mereka mengkritik parti lawan dan sebagainya. Tapi satu perkara yang saya rasa saya ingin mau lihatlah, saya tak kira lah kalau ada perdebatan hebat sebagainya, saya memang mengalu-alukan iaitu isu ekonomi. Sebab kita tahu walaupun tahun 2021 kita mencapai kadar ekonomi yang baik kerana ada berlaku pertumbuhan 3.1% kan. Peluang pekerjaan juga bertambah disebut dalam ucapan Yang Tuan Agong tadi 500,000 peluang pekerjaan. Tapi saya merasakan masih lagi belum cukup lah. Kita perlu pertingkatkan lagi dan sumber ekonomi kita perlu dipelbagaikan juga dan juga kita juga dalam proses untuk memasuki era digital misalnya. Jadi ataupun kita sebut sebagai revolusi industri 4.0 gitu. Jadi maksudnya banyak agenda negara yang perlu kita capai untuk memastikan kita bergerak maju bergerak maju pada masa akan datang dan bersaing dengan negara luar. Macam sekarang ni kita dikatakan sudah ketinggalan berbanding Indonesia dengan Vietnam misalnya dan Filipina. Tapi sudah masanya ini kita perlu tinggalkan politik ini, politik kepartian yang agak kurang stabil ini, beri fokus pada agenda negara supaya agenda saya sebutkan tadi boleh kita pergi melihat dengan lebih jauh dan capai lebih pantas daripada negara-negara lain. Saya rasa itu akan menjadikan kita lebih dihormati di mata dunia. Jadi itu yang penting agenda yang ingin dibawa oleh Parlimen ni untuk kepastikan kita bukan saja makmur tapi agenda negara ke arah negara maju dan cemerlang dan gemilang pada masa akan datang itu boleh dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Okey, akhir sekali Prof, untuk mesyuarat Parlimen kali ini juga kita menjangkakan proses pemilihan timbalan Speaker Dewan Rakyat yang baharu bagi menggantikan Datuk Seri Azlina Othman Said yang meletak jawatan sebelum ini. Pastinya ramai yang melihat ini big shoes to fill selepas Datuk Seri memainkan peranan yang cukup aktif pada persidangan sebelum-sebelum ini. Jadi jangkaan Prof bagaimana? Ini satu isu yang hangat. Sepatutnya telah diselesaikan pada sidang yang lepas. Walaupun nama telah dikemukakan lah. Itu Datuk Ahmad Maslan. Dan memang jawatan ini sebenarnya harus dipikul oleh ahli parlimen daripada UMNO, Barisan Nasional. Cuma saya rasa mungkin nama lah perlu dikemukakan semula lah kepada pihak parlimen untuk untuk maksudnya diambil kira lah siapa yang harus dan sesuai untuk dijadikan ni dan perlu kan juga diundi oleh di kalangan parlimen untuk menerima siapakah tokoh tersebut. So dalam konteks ini saya rasa saya pun tak pasti siapa tokoh yang ingin dibawa oleh whip Barisan Nasional, whip kerajaan. Tapi saya rasa peranannya juga mungkin agak singkat pada masa ini. Kita tak tahu bila berlaku pembuaran parlimen nanti akan berlaku another circle pemilihan speaker dan juga timbalan speaker. Kadang-kadang biasanya akan berlaku kadang itu. Jadi saya rasa lantikan kepada siapa tokoh pun saya rasa saya mengeluh-ngeluhkan sebenarnya kerana tempoh yang diberikan kepada timbalan speaker ni hanya tempoh yang agak singkat. Kerana saya menjangkakan bila selepas PRU nanti dia akan ada perubahan dari segi susunan speaker dan timbalan speaker juga. Jadi saya rasa dalam konteks ini kita boleh berkompromi lah patutnya. Ahli Perbankan, kerajaan kompromi tokoh yang sesuai dan bagikan dia peluang untuk membantu pihak speaker dan timbalan speaker yang ada kali ini untuk menjalankan urusan sidang dengan cara yang baiklah. Baik, terima kasih Prof. Itu tadi Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa UUM. Pastinya banyak untuk diperhatikan pada persidangan Parlimen kali ini dan Astro Awani akan terus membawakan perkembangan dan laporan komprehensif dan menyeluruh menjelang persidangan Parlimen pada kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Itu sahaja perkongsian untuk agenda Awani jam ini bersama saya Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.